Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Yang mulia Cikgu Muhammad Amirul bin Abdul Rahim, yang mulia rakan-rakan yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 21 LP 008 Muhammad Khairul Muhtadi bin Hamzah dari Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah Pengajaran Bahasa Arab. InsyaAllah dalam klip video ini saya akan meresensi sebuah tajuk yang telah saya pilih dari buku The Laws of Human Nature hasil karya Robert Greene, iaitu tajuk ke-9, The Law of Repression, Confront Your Dark Side. Sedikit pengenalan penulis buku iaitu Robert Greene. Ialah anak kelahiran Amerika Syarikat pada 14 Mei 1959 di Los Angeles, California. Beliau telah menulis sebanyak 6 buah buku international bestseller dan salah satunya ialah The Laws of Human Nature, iaitu buku ke-6 karangan beliau dan telah diterbitkan pada Oktober 2018. Secara ringkasnya, buku ini mengajarkan kita cara mengawal emosi, cara mengembangkan empati sesama manusia, bagaimana untuk melihat semula jadi manusia di sebalik topeng muka, dan bagaimana untuk mengendalikan toxic people. Buku ini mengandungi 588 muka surat dan 18 tajuk yang menerangkan sekitar undang-undang atau hukum semula jadi manusia. Dan pada hari ini saya akan meresensi tajuk ke-9 iaitu The Law of Repression. The Law of Repression atau dalam bahasa Melayunya hukum penindasan ialah sebuah hukum yang membicarakan seputar tabiat semula jadi manusia yang sentiasa menyembunyikan watak sebenar mereka daripada masyarakat. Apabila kita melihat balik manusia lahir ke dunia ini ceria penuh dengan tenaga, kita bersikap bersahaja dan belum dapat membezakan antara sifat yang mulia dan kurang sopan. Sebagai contoh, kanak-kanak akan menangis apabila tidak dibelikan permainan. Tetapi seiring berjalannya masa, manusia mempelajari antara sikap baik dan buruk. Mereka mula mengawal emosi negatif seperti marah. Akibatnya perasaan yang terpendam ini menimbulkan sisi gelap seperti kebencian, yang mana sisi gelap ini dinamakan sebagai The Shadow, itu sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ahli psikologi terkenal, Carl Jung. Antara tanda sisi gelap seseorang ialah pertama kontradiksi behavior, iaitu menetapkan sebuah peraturan dan melanggarnya. Yang kedua, emotional burst, iaitu mudah hilang kawalan emosi. Yang ketiga, vehemental denial, iaitu seseorang yang seolah-olah membantahkan tetapi dalam diam dia ingin melakukannya. Yang keempat, accidental behavior, iaitu sikap semula jadi yang terselah disebabkan mabuk. Yang kelima, over idealization, iaitu menggunakan alasan yang baik untuk bersikap buruk. Dan yang terakhir, projection, iaitu menuduh orang lain menginginkan sesuatu padahal dia sendiri yang menginginkannya. Seterusnya, seseorang akan membangun sikap empati dalam dirinya untuk menyembunyikan sisi gelapnya atau the shadow. 7 common empathic trait, iaitu the tough guy, the extreme entrepreneur, the snoop, the rigid rationalist, the fanatic, the passive aggressive charmer, dan the saint. Terusnya, how to overcome the shadow. Pertama, see the shadow, iaitu mengenal pasti sebab merasa tidak selamat. Yang kedua, embrace the shadow, iaitu mengambil tahu akan sisi gelap. Yang ketiga, show the shadow, mengutamakan pendapat sendiri, bersikap tegas dan tidak mengambil peduli apa yang orang katakan. Intisari, pertama, perasaan negatif perlu dirawat secepatnya. Yang kedua, sentiasa menjadi diri kita yang sebenar. Yang ketiga, mengenal pasti kelemahan dalam diri. Antara manfaat yang dapat diambil, pertama, tajuk ini memberi penerangan yang sangat jelas. Yang kedua, mengajar manusia untuk mengambil berat kesihatan mental. Dan yang ketiga, mempelajari banyak frasa baru seperti vehement denial. Manakala antara kelemahan dalam cerita ini ialah terlalu banyak nama individu dalam cerita membuatkan pembaca sedikit keliru. Dan yang kedua, pembawaan cerita yang terlalu panjang. Oleh itu, kita sebagai muslimin dan muslimat perlulah bersabar, itu dengan mencontohi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Maka bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Dirikanlah sembahyang sebelum terbit matahari, yakni subuh, dan sebelum terbenamnya zuhur dan asar. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.